Salam sejahtera. Dalam video ini, kumpulan kami akan memberikan gambaran ringkas mengenai bantuan asas psikologi atau juga dikenali sebagai Psychological First Aid, PFA. Apakah itu PFA? PFA merupakan bentuk bantuan awal yang diperkenalkan oleh organisasi seperti WHO dan IFRC. Menurut IFRC, pada tahun 2023, PFA merupakan bantuan kemanusiaan yang menyokong secara praktikal kepada individu yang mengalami distress teruk selepas krisis ataupun trauma. Perkara penting untuk difahami ialah PFA bukan terapi profesional yang merupakan satu respons segera yang bertujuan untuk menenangkan individu yang sedang tertekan, membantu mereka berasa lebih selamat, dan ketiga, menghubungkan mereka dengan rangkaian sosial. Mengapakah PFA penting di sekolah sekarang? Berdasarkan data terkini di Malaysia, negara ini sedang berhadapan krisis kesihatan mental remaja yang semakin meruncing. Data terkini menunjukkan situasi yang membimbangkan. Menurut bernama pada tahun 2024, masalah kesihatan mental kanak-kanak antara 5 tahun sehingga 15 tahun meningkat 2 kali ganda daripada 7.9% pada 2019 kepada 16.5% pada tahun 2023. Pada tahun 2025, hanya 33% calon SPM lulus saringan kesihatan mental. Hal ini bermakna majoriti pelajar sedang mengalami tekanan yang sangat ketara. Angka ini juga menggambarkan realiti bahawa pelajar hari ini berdepan dengan isu seperti tekanan akademik, buli, konflik keluarga, kemurungan dan juga idea bunuh diri. Mereka memerlukan bantuan awal yang sangat cepat dan mudah dicapai. Berdasarkan Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS 2023 menunjukkan prevalence masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja telah mencecah 16.5% yang merupakan satu peningkatan ketara berbanding tahun sebelumnya. NHMS 2022 pula melaporkan peningkatan simptom seperti kemurungan, kebimbangan dan tingkah laku berisiko seperti idea untuk bunuh diri. Statistik ini memberi mesej yang amat jelas, iaitu sekolah perlu mempunyai satu sistem tindak balas awal, bukan hanya menunggu pelajar dirujuk kepada kaunselor. Psychological First Aid atau PFA ialah sokongan awal yang diberikan kepada individu yang mengalami tekanan emosi, kejutan atau situasi sukar. Di sekolah menengah, PFA sangat penting kerana remaja berada dalam fasa perkembangan emosi yang sensitif dan mudah terkesan dengan masalah seperti konflik rakan sebaya, buli, masalah keluarga, prestasi akademik, sebarang insiden ataupun krisis yang berlaku di sekolah maupun di rumah. Dalam video ini, saya akan menerangkan bagaimana konsep 3L dalam PFA iaitu Look, Listen dan Link ini boleh diaplikasikan secara praktikal dalam persekitaran sekolah. Langkah pertama ialah Look, iaitu memerhati dan mengenal pasti pelajar yang mungkin menghadapi tekanan. Di sekolah, guru, kaunselor dan malah rakan sebaya sangat memain peranan penting dalam melihat perubahan tingkah laku seseorang pelajar. Pelajar yang biasanya aktif tiba-tiba menjadi pendiam, selalu termenung, hilang minat dan tidak memberi perhatian dalam kelas atau sering mengasingkan diri merupakan tanda-tanda awal bahawa mereka mungkin sedang bergelut dengan emosi. Kadang-kadang terdapat juga tanda fizikal seperti keletihan, tidak makan ataupun kerap menangis. Dalam konteks sekolah, Look bermaksud guru dan warga sekolah lebih peka terhadap perubahan pelajar supaya kita dapat mengesan masalah awal sebelum ia menjadi lebih serius. Langkah kedua ialah listen, iaitu mendengar dengan empati dan tanpa menghakimi. Selepas kita mengesan seorang pelajar yang kelihatan tertekan, kita boleh mendekati mereka dengan cara yang lembut dan selamat. Contohnya, seorang guru ataupun kaunselor boleh berkata,
Cikgu perasan awak nampak agak murung hari ini. Kalau awak selesa, cikgu boleh dengar apa yang awak sedang lalui. Dalam fasa listen di sekolah, penting untuk memberi ruang kepada pelajar untuk bercakap mengikut kadar keselesaan mereka. Kita tidak memaksa mereka untuk bercerita panjang, tetapi kita menunjukkan bahawa kita sedia mendengar. Mendengar dengan empati juga bermaksud tidak menyalahkan pelajar, tidak meremehkan perasaan mereka dan tidak memberi jawapan cepat seperti jangan fikir sangat. Dalam suasana sekolah, listen membantu pelajar berasa dihargai, difahami dan disokong oleh guru atau rakan mereka. Langkah ketiga ialah link, iaitu menghubungkan pelajar kepada bantuan yang bersesuaian. Selepas mendengar perasaan dan memahami apa yang pelajar lalui, guru atau khususnya seorang kaunselor sekolah boleh membantu mereka mendapatkan sokongan lanjut. Di sekolah, link boleh dilakukan dengan beberapa cara. Jika masalah pelajar berkaitan dengan tekanan akademik, guru boleh membantu mereka merancang semula jadual belajar. Jika masalah lebih berat seperti kemurungan atau isu keselamatan diri, kaunselor boleh menghubungkan pelajar kepada ibu bapa atau merujuk kepada pakar kesihatan mental dari luar yang lebih profesional dalam bidang berkaitan kesihatan mental. Link juga boleh menyediakan ruang selamat untuk pelajar menenangkan diri, memberi maklumat mengenai perkhidmatan kaunseling ataupun menjadualkan sesi susulan supaya pelajar tidak dibiarkan sendirian selepas sesi pertama. Tujuan link di sekolah adalah untuk memastikan pelajar mendapat sokongan berterusan dan tidak terbiar dalam keadaan yang tertekan. Secara keseluruhannya, PFA melalui konsep loop, listen dan link sangat sesuai dan penting untuk dilaksanakan di sekolah menengah. Ia membantu warga sekolah untuk mengenal pasti pelajar yang memerlukan bantuan, memberi ruang untuk mereka meluahkan perasaan tanpa rasa dihakimi dan memastikan mereka disambungkan kepada sokongan yang tepat, profesional dan berkesan. Dengan mempraktikkan 3L ini, kita dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, penyayang dan peka terhadap kesejahteraan emosi pelajar. Saya akan membentangkan tentang objektif untuk program ini. Untuk program Mental Health Psychological First Aid ni, terdapat 5 objektif utama yang ingin kami capai. Objektif pertama ialah memberi kefahaman asas tentang konsep dan prinsip PFA. Melalui program ini, kami mahu semua pelajar memahami apa sebenarnya psychological first aid, bagaimana ia digunakan dalam situasi tekanan dan mengapa kemahiran ini penting dalam kehidupan seharian. Objektif kedua adalah meningkatkan kesedaran diri dan kemahiran mengurus emosi. Kami mahu pelajar lebih peka terhadap perasaan sendiri, tahu mengenal pasti tanda-tanda tekanan dan belajar cara mengurus emosi dengan cara yang lebih sihat dan selamat. Objektif ketiga ialah mengasah kemahiran mendengar secara empati dan memberi sokongan rakan sebaya. Dalam PFA, mendengar dengan empati adalah satu kemahiran penting. Jadi melalui program ini, kami ingin melatih pelajar untuk menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi dan tahu bagaimana memberi sokongan asas kepada rakan yang sedang berhadapan dengan masalah. Objektif keempat ialah membina persekitaran sekolah yang selamat dan menyokong kesejahteraan emosi. Kami mahu mewujudkan suasana sekolah yang lebih tenang, lebih memahami dan lebih terbuka untuk berkongsi. Dengan adanya kemahiran PFA, kita dapat membantu rakan mencegah isu menjadi lebih serius dan menjadikan sekolah tempat yang lebih selamat dari sudut emosi. Akhir sekali, objektif kelima ialah memupuk tanggungjawab sosial dan nilai kemanusiaan dalam kalangan pelajar. Program ini diharapkan dapat mengajar pelajar untuk lebih prihatin, lebih peka kepada orang di sekeliling serta lebih bertanggungjawab dalam membantu mereka yang sedang memerlukan. Jadi keseluruhannya, kelima-lima objektif ni saling melengkapi dan bertujuan membentuk pelajar yang lebih berdaya tahan,
lebih empati dan lebih bersedia menyokong satu sama lain dalam apa jua situasi. Saya serahkan kepada next presenter. Seterusnya, saya akan teruskan dengan cadangan program yang boleh dilakukan. So, PFA ni tadi rakan saya dah banyak jelaskan apa itu PFA, apakah objektif dia, pengasas, latar belakang dan sebagainya. So, dekat bahagian saya akan jelaskan macam mana ia dilaksanakan dalam sekolah. So ingat, dalam PFA ni dia ada 3 prinsip utama, iaitu look, listen and link. Look tu mendengar ataupun kami memerhatikan tanda-tanda murid selepas yang baru melalui trauma. Seterusnya adalah listen, kami mendengar apa perasaan mereka tanpa memberi judgement ataupun memberi satu penilaian, kritikan kepada mereka. Dan link, macam mana kami menghubungkan murid tersebut dengan sumber sokongan yang lebih sesuai, lebih profesional, contohnya kaunselor. So dalam sekolah, kami akan bahagikan kepada 3 fasa utama, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas krisis. Untuk yang pertama, iaitu sebelum krisis itu berlaku, pihak sekolah boleh menubuhkan satu pasukan khas yang dinamakan oleh School Crisis Response Team. So tim ni untuk apa? Tim ni dia kena diketuai oleh kaunselor dan memastikan kaunselor sekolah tersebut mempunyai pengesahan PFA supaya beliau boleh memberikan satu bantuan, memberikan makluman yang lebih profesional, lebih betul, sebabkan dia dasarkan. Lepas tu, pasukan ini wajib dilatih dengan protokol PFA supaya mereka bersedia untuk menghadapi sebarang kejadian atau sebarang insiden yang akan berlaku. Seterusnya, pasukan ini mereka kena ada satu senarai rujukan tentang agensi-agensi kesihatan mental, contohnya hospital ataupun jabatan kebajikan masyarakat, supaya jika berlaku insiden tersebut dan mereka perlu menghubungkan murid tersebut dengan satu agensi yang lebih sesuai, mereka tak akan ngabut, tak akan fikir nak cari siapa dan baru nak fikir. So kami boleh buatkan persiapan awal-awal. So dalam tu kami boleh ada hubungan dengan mereka, boleh sentiasa pantau keadaan murid. Kedua adalah semasa krisis berlaku. Semasa krisis berlaku, pasukan ini mereka perlu dalam tempoh 24 jam untuk meningkatkan keselamatan persekitaran dan juga mengenal pasti murid yang terjejas secara langsung. So mungkin masa tu berlaku bencana alam ataupun kemalangan, dan pasukan inilah mereka kena bertindak secara cepat. So, guru dan pasukan kaunseling perlu memantau dan memberi peluang kepada murid tersebut supaya mereka diberi peluang untuk mengkongsikan perasaan, tapi bukan dibawa paksaan. Pelajar kena berasa selesa dan mereka berasa selamat baru akan kongsikan apakah perasaan mereka, pemikiran mereka. Lepas tu, murid tersebut juga akan dibantu supaya dapatkan keperluan asas lah, contohnya makanan ataupun tempat rehat dan sebagainya. Seterusnya, murid-murid tersebut yang melibatkan krisis ataupun yang terjebak dalam krisis ini, mereka akan dibantu untuk menghubungi ibu bapa ataupun penjaga masing-masing. Komunikasi dalam ini adalah sangat-sangat penting sebab mungkin lepas trauma, murid tersebut dia akan rasa tegang ataupun rasa tak selamat untuk meluahkan sesuatu, kan dia dah stres sangat. So dalam proses ini, ahli-ahli dalam pasukan tersebut ataupun kaunselor jangan paksa mereka, bagi diorang luang, bagi diorang rasa selamat, selesa untuk luahkan apa yang diorang rasa selepas trauma itu. Mungkin mereka akan lebih selesa, lebih lega untuk kongsikan lah. So jangan paksa mereka, bagi diorang masa, bagi diorang luang. Seterusnya adalah dari segi bentuk pelaksanaan PFA. So yang ni boleh dijalankan secara individu atau kumpulan lah, berdasarkan ataupun bergantung kepada tahap keterlibatan murid dalam insiden tersebut. So PFA kumpulan tersebut sesuai digunakan untuk memberi sokongan umum dan menormalkan reaksi emosi secara kolektif selepas kejadian. Bagi diorang jangan sangat fikir pasal insiden yang telah berlaku ataupun rasa tertekan dalam mental diorang. Lepas tu, bagi murid yang tunjuk ada tanda-tanda tekanan yang sangat-sangat melampau, contohnya diorang nangis panjang masanya ataupun diorang dah nampak macam emo sangat, so
pasukan ini mereka kena tahu, oh kami kena bagi PFA. So mereka kena alert apakah perasaan, apakah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh murid. Dan tempoh ini kalau boleh, bestnya kena lakukan dalam 24 hingga 72 jam selepas kejadian dilakukan. Dan masa ini adalah paling kritikal di mana murid masih memerlukan sokongan awal. Sebab kalau tak, dia orang macam tadi, dia orang nangis sepanjang masanya, emo sangat, nanti sampai akhir kami susah nak selamatkan. So akhir sekali PFA ni kena dijalankan, kena dijadikan satu program latihan setiap tahun supaya pasukan yang tadi kami suggest tadi, iaitu School Crisis Response Team, mereka dapat meningkatkan keyakinan dan juga kemahiran guru dalam membantukan bantuan yang sangat profesional dalam ini. So PFA ni dia boleh dilakukan sekolah dan dia memainkan satu peranan yang sangat besar untuk membantukan murid yang menghadapi tekanan ataupun trauma disebabkan satu kejadian yang kami tak boleh dijangkakan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang implikasi psychological first aid di sekolah. Okey, yang pertama, kepada murid, mengenal dan mengurus emosi. PFA membantu murid untuk lebih mengenali emosi mereka sendiri seperti perasaan cemas atau tertekan. Dengan latihan yang diberikan, mereka akan dapat memahami bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi tingkah laku dan prestasi mereka sekaligus membantu mereka menguruskan emosi dengan lebih baik. Yang kedua ialah kemahiran mendengar dengan empati. Dalam program PFA, murid diajar untuk mendengar dengan penuh empati. Ini membolehkan mereka memberi sokongan kepada rakan-rakan yang menghadapi masalah emosi. Dengan mendengar tanpa menghakimi, murid dapat menjadi sumber sokongan bagi mereka yang memerlukan, mewujudkan suasana yang lebih peduli dan saling menyokong antara satu sama lain. Okey, yang ketiga ialah meningkatkan kesedaran mental. PFA memberi murid pemahaman tentang kesihatan mental dan pentingnya kesejahteraan emosi. Dengan maklumat ini, murid menjadi lebih peka terhadap perubahan dalam diri mereka atau rakan-rakan mereka dan lebih berani untuk mencari bantuan jika menghadapi masalah emosi atau mental. Keempat, mengurangkan stigma terhadap masalah mental. Program ini membantu mengurangkan stigma yang sering dikaitkan dengan masalah kesihatan mental. Murid diajar untuk lebih terbuka dan tidak takut mengakui jika mereka mengalami masalah. Seterusnya, meningkatkan kesedaran bahawa kesihatan mental adalah sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Kelima, meningkatkan keberanian untuk mencari bantuan. Melalui PFA, murid belajar bahawa mencari bantuan adalah langkah penting apabila berhadapan dengan masalah emosi atau mental. Mereka akan lebih yakin untuk berbicara dengan guru atau kaunselor jika mereka memerlukan sokongan, mengurangkan rasa malu atau rasa takut untuk berkongsi perasaan. Okey, seterusnya implikasi PFA kepada sekolah. Yang pertama, mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Dengan melaksanakan PFA, sekolah dapat mencipta persekitaran yang selamat dan menyokong kesejahteraan emosi pelajar. Sekolah yang prihatin terhadap isu kesihatan mental akan memberi rasa selamat kepada pelajar untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa rasa takut dihukum atau diejek. Yang kedua, melatih staf sekolah untuk tindak balas segera. Latihan PFA kepada guru dan staf sekolah membolehkan mereka mengenali tanda-tanda tekanan mental dalam kalangan pelajar. Ini memastikan tindak balas yang cepat dan tepat apabila terdapat pelajar yang memerlukan bantuan, mengurangkan risiko masalah menjadi lebih serius. Ketiga, peningkatan kesedaran kesihatan mental di kalangan pelajar dan staf. Dengan menerapkan PFA, sekolah juga dapat meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental di kalangan pelajar dan staf. Ini dapat membantu membina budaya yang lebih positif dan lebih terbuka kepada masalah emosi dan mental, sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Keempat, membantu mengurangkan krisis kesejahteraan mental. PFA bertindak sebagai intervensi awal yang penting untuk membantu pelajar yang mengalami masalah kesihatan mental. Dengan sokongan awal yang diberikan, sekolah dapat mengurangkan impak negatif seperti kemurungan atau kebimbangan yang boleh mempengaruhi prestasi akademik dan sosial pelajar. Yang terakhir iaitu yang kelima, menjadikan sekolah sebagai pusat sokongan emosi. Sekolah yang mengamalkan PFA dapat berfungsi sebagai pusat sokongan emosi bagi pelajar. Dengan mengintegrasikan program ini, sekolah bukan sahaja memberi pendidikan akademik tetapi juga menyediakan sokongan mental dan emosi yang penting untuk perkembangan pelajar yang lebih holistik.
Jadi secara kesimpulannya, intervensi psychological first aid ni membantu pelajar mengenali emosi, menenangkan diri dan mendengar secara empati. Program ini membina kesedaran diri, sokongan rakan sebaya serta mewujudkan persekitaran sekolah yang tenang dan prihatin terhadap kesedaran emosi dan membantu antara satu sama lain dalam apa jua situasi. Kita boleh lihat bahawa PFA bukan sekadar membantu ketika berlaku krisis, tetapi juga membina kemahiran asas yang pelajar perlukan untuk menghadapi tekanan harian. Melalui intervensi ini, pelajar belajar memahami apa yang mereka rasa, bagaimana untuk bertenang dan bagaimana untuk memberi respon yang lebih matang apabila berdepan situasi yang sukar. Selain itu, PFA juga menggalakkan budaya saling menyokong antara rakan sebaya. Bila pelajar dapat mendengar dengan empati dan memberi ruang kepada rakan untuk berkongsi, ia mewujudkan komuniti sekolah yang lebih kukuh dan prihatin. Dengan kemahiran ini, sekolah dapat menjadi tempat yang lebih selamat dari segi emosi dan pelajar lebih bersedia untuk membantu diri sendiri serta rakan-rakan ketika diperlukan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.